Panjatkan rasa syukur kerana pada malam ini kita buat satu lagi kejutan. Pada 21 Mei yang lalu, Perikatan Nasional adakan majlis rumah terbuka Aidilfitri. Kita tak pilih kawasan lain, kita pilih Shah Alam, Ibu Negeri Selangor. Lebih 40,000 rakyat hadir mendukung Perikatan Nasional. Malam ini, saya kira lautan rakyat. Kerana sebentar tadi, tuan-tuan, jam 5 petang, Panglima kita, Datuk Seri Sanusi hadir di dalam Dewan ini, telah memberikan petua, nasihat, dan juga bimbingan. Semboyan telah dibunyikan. Ayo! Dan saya mengulangi tekad saya di depan Panglima petang tadi. Bahawa kami Perikatan Nasional di Negeri Selangor sudah bermuafakat, bertekad. Kami akan masuk dalam pilihan raya sebagai Perikatan Nasional. Kami akan bergerak sebagai Perikatan Nasional. Kami akan bertindak atas nama Perikatan Nasional. Kami akan menang sebagai Perikatan Nasional. Dan kami akan membentuk Kerajaan Negeri Selangor yang baru, Kerajaan Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Yakin atau tidak? Tuan-tuan, saya berjanji di depan Panglima. Dia sanggup turun ke negeri Selangor. Kerana saya nak beritahu dengan rakyat Selangor termasuk Tanjung Karang. Pimpinan tertinggi Perikatan Nasional, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dan Datuk Dominic telah pun menyatakan dan menegaskan dalam 6 pilihan raya negeri kali ini, Selangor menjadi tumpuan khas Perikatan Nasional untuk merampas daripada kerajaan caca merba yang ada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa sokongan saudara-saudari tidak mungkin kami dapat bergerak. Tetapi saya yakin hari ini, pilihan raya negeri kali ini bukan sebarang pilihan raya. Kerana pilihan raya boleh diadakan 5 tahun sekali. Dan negeri Selangor insya Allah akan dibubarkan pada 19 Jun ini. Tak payah tunggu Amiruddin umum, biar saya umum pada malam ini. Biasa kita adakan pilihan raya. Tetapi pilihan raya kali ini lebih istimewa kerana jadikan ia sebagai referendum rakyat untuk menyatakan kemarahan rakyat yang luar biasa terhadap kerajaan luar tabi'i. Sudah melampau, saudara-saudari. Kita sedia maklum. Mereka berada di sana kerana kepalsuan, kerana penipuan. Kita menang besar dalam pilihan raya umum yang lepas. 74 kerusi Perikatan Nasional. Dan dengan sokongan Sabah dan Sarawak, Blok Borneo, dan parti-parti yang lain, kita telah berjaya mendapat 115 sokongan. Tapi mengapa kita tidak berada di situ? Tidak mengapa. Saudara boleh jawab. Tetapi rakyat melihat bila diberikan kuasa, lintang pukang. Kita pernah dengar janji yang diberikan oleh Ketua Madani pada hari ini. Saya nak ulang. Sebab
Saya nak bongkar siapa Anwar Ibrahim. Bapak pembohong. Tuan-tuan pernah dengar? Dalam kempen-kempen sebelum ini, hari ini saya bentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Esok minyak turun. Yang bersorak itu ada di situ pada ketika itu. Termasuk yang bercakap ni lah. Dah 6 bulan, turun tak turun? Nak jadi Perdana Menteri dah jadi. Nak bentuk kerajaan dah bentuk. Tak apa, lepas ni sambung ceramah saya. Minyak tak turun. Harga barang ada turun. Harga telur pun naik. Telur pun tak ada. Akhirnya cari telur India. Telur India kecil, tuan-tuan. Bukan telur orang India, telur dari India. Kecil, grade-nya grade D. Bila saya bongkarkan di Taman Melewah, sekarang saya sudah disaman 20 juta. 20 juta, tuan-tuan, mana aku nak cari? Mat Sabu, kamu kena jujurlah. Ni kawan Sanusi dulu ni. Dulu. Dulu. Inflasi makin lama makin melambung. Betul? Harga barang naik. Ringgit semakin lemah. Tuan-tuan pernah dengar ucapan dia dengan Raja Formula sebelum ini? Dia serang Tan Sri Muhyiddin. Kalau ringgit lemah, maknanya kerajaan lemah. Maka dia sebut kita kerajaan gagal. Sekarang siapa lemah? Ringgit pada 26 Mei yang lalu merudum ke tahap yang paling rendah dalam sejarah 24 tahun. 4,6. Dan sekarang laporan pakar-pakar ekonomi dalam suku tahun ketiga ini, ringgit akan terus merudum ke tahap 4,7. Apa makna ringgit yang lemah? Tanya Menteri Ekonomi, tak apa, ringgit lemah itu baik untuk Malaysia. Kepala bapak kamu. Tuan-tuan, tak sukar, tak payah jadi pakar ekonomi. Bila ringgit lemah, harga barangan import akan menjadi lebih tinggi. Betul atau tidak? Sekarang ini mata wang asing dari negara-negara jiran bermaharaja lela di Johor Bahru. Bermaharaja lela di Malaysia. Kerana ringgit kita terlalu lemah. Bila ringgit lemah, import mahal. Import mahal, purchasing power juga semakin lemah. Kita tak ada kemampuan untuk membeli barangan. Takkan tak faham lagi. Kemudian Bank Negara naikkan OPR. Faham apa OPR? Hebat orang Tanjung Karang. Sebab ahli parlimen dulu hebat. 6 penggal dia telah memperkasakan orang-orang Tanjung Karang. Hebat. OPR, Overnight Policy Rate. Maknanya Bank Negara cuba memandu keadaan inflasi yang membimbangkan. Tak jalan juga. Pada 3 Mei naikkan OPR, ringgit merudum. Naik OPR, ringgit merudum. Dan kalau lihat pakar-pakar ekonomi secara bertulis, ada 2 faktor yang menyebabkan kadar inflasi meningkat, ringgit menurun. Pertama, kerana tidak ada dasar ekonomi yang komprehensif. Yang kedua,
menteri-menteri ekonomi dan kerajaan hari ini lemah dari segi kepimpinan ekonomi dan keuangan negara. Maka istilah yang saya boleh tahu, ini adalah kerajaan gagal. Setuju? Kalau gagal, tunggu apa? Kalau gagal, nak tunggu apa? Kita mulakan di negeri Selangor, insya-Allah. Panglima Perang, saya sudah berjanji. Bubar 19 Jun, saya tak janji minyak turun. Tadi Tan Sri Noh dah bagi macam-macam arahan. Azmin, kamu kena buat ini. 1, 2, 3. Tan Sri, itu kerja yang kecil bagi kami Perikatan Nasional di negeri Selangor. Takkanlah orang India nak duduk di tanah sendiri yang dah bina 40 tahun pun tak boleh. Betul ini kerajaan tunggangnya, tonggaknya, bukan tunggang, tonggaknya adalah Melayu. Tetapi ini bukan Melayu yang korup seperti sebelah sana. Ini Melayu yang bersih, yang bertanggung jawab, yang berintegriti. Kita adil kepada orang Cina, orang India dan rakyat Malaysia supaya negeri Selangor aman dan makmur. Bukan saya tak pernah buat. Tan Sri masa Tan Sri di sebelah sana dulu. Kawan dengan MIC, kawan dengan MCA. Wakil rakyat di Batu Caves itu, sebelum Amiruddin ambil adalah MIC. Ada satu perkampungan Indian settlement di tepi-tepi sungai. 50 tahun Tan Sri. Wakil rakyat orang India. Penduduk India. Setinggan India. 50 tahun tak dapat dibela. 2008 saya menjadi wakil rakyat. Saya ni Melayu. Bukan Jawa. Melayu. Tetapi Melayu yang adil. Antara perkara pertama saya lakukan ialah memberikan hak milik tanah kekal kepada seluruh keluarga India di Indian settlement. Kalau itu kita boleh lakukan. Saya dengan Dr. Yunus dalam kerajaan negeri. Dengan Datuk Rashid dengan kerajaan negeri. Saudara Syafi'i timbalan speaker. Soal tanah ni bukan hak kita. Kerajaan ni menguruskan saja. Kita beri kepada rakyat. Orang Melayu dapat. Tak payah nak minta. Kami yang beri. Kerana kami tidak mahu rakyat menjadi penggemis kepada kerajaan. Ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk membela rakyat di negeri Selangor. Alhamdulillah. Jadi yang tadi Tan Sri bangkit tu, boleh? Ha? Saudara-saudari, dah 6 bulan dia buat apa? 6 bulan dia buat apa? Menyanyi. Oh Azizah. Ada menteri naik basikal dalam pejabat. Ini saudara gelak. Ini realiti bukan fitnah. Ini menteri apa? Kemudian nak tambah bekalan telur. Menteri pergi ke India. Takkan nak beli telur pun hantar menteri. Tak ada kerja lain ke? Masalah inflasi tak selesai, kos sara hidup tak selesai, ringgit tak selesai, OPR tak selesai, ekonomi tak selesai. Yang diburu ialah pimpinan Perikatan Nasional. Tadi disebut, ramai peguam di sini. Dah ada kes dalam mahkamah pun. Yang ada kes prima facie, maknanya dah ada merit kesalahan orang itu. Apa jadi kes itu sekarang?
Semak semula. Semak apa? Mahkamah yang telah memutuskan bahawa ada kes prima facie terhadap individu ini. Tapi orang ini sekarang diangkat menjadi panglima nombor 2 dalam negara. Tak malu ke kita? Malu atau tidak? Orang UMNO tak malu ke kamu? Saya tahu. Ada. Saya tengok muka pun tahu muka UMNO. Muka UMNO ni di dahi dia ada tulis UMNO. Saya tahu malam ni ada UMNO di negeri Selangor. Ada pemuda UMNO bahagian di negeri Selangor. Tahniah, selamat datang ke Perikatan Nasional. Kalau Tiang Seri pun dah dipecat, kamu tu siapa? Marilah bersama dengan kita. Ini pemimpin yang bergelumang dengan rasuah. Yang mereka sendiri menggelar kleptokrat. Malam, siang, subuh. Mendendangkan lagu Hoi Ya Hoi. Di mana kejujuran mereka? Di mana keikhlasan mereka? Kes yang terbukti ada merit dalam mahkamah. Hari ini di arah Peguam Negara, tarik balik. Ini satu perkara yang luar biasa. Luar tabi'i. Saya belajar istilah luar tabi'i ini daripada Menteri Besar Kedah. Bila dia buat sesuatu yang lain daripada norma biasa, itu luar tabi'i. Betul? Pakar Dewan Bahasa. Kalimah Allah. Tan Sri Noh dah jelaskan. Kes itu dibawa, dirayu dalam mahkamah. Kerajaan ketika itu merasakan tidak ada pilihan lain. Kita serahkan kepada Peguam Negara, angkat dan rayu dalam mahkamah. Tunggulah prosiding itu tamat. Saya nak tanya, siapa arah tarik rayuan ini? Apakah ada rakan-rakan mereka yang baru dalam komponen yang baru, dalam coalition yang baru, yang diktat kerajaan baru tarik rayuan tersebut? Ada kemungkinan atau tidak? Sekarang ini saya rasa kecewa. Ada kumpulan yang sepanjang hayatnya menyerang dasar ekonomi Bumiputra, menyerang dasar kebangsaan, menyerang dasar bahasa kebangsaan. Kumpulan ini akan diangkat dan didewa-dewakan dalam masa yang terdekat ini. Faham atau tidak? Mengapa ini berlaku? Biarlah mahkamah tentukan. Dan sebagai kerajaan yang menjaga custodian to the constitution, kita ada tindakan yang boleh diambil terhadap apa-apa keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah. Tapi belum lagi mahkamah buat keputusan. Atas desakan kumpulan tertentu, mereka hidup talian hidup mereka kerana kumpulan ini. Saya percaya rayuan ini ditarik. Ayo umat Islam dan orang Melayu, seluruh negara bangkit, humban Pakatan Harapan dan kerajaan DAP dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau kita tidak mempertahankan kalimah Allah, kita tidak mempertahankan agama dan akidah umat Islam, siapa yang nak kita letakkan harapan untuk menjaga dan melindungi kepentingan umat Islam? Kes kalimah ditarik. Kes Zahid Hamidi disemak semula. Kes yang sedang berjalan dibatalkan. Kes baru dibawa ke atas. Tan Sri Muhyiddin Yassin berdepan dengan 7 pertuduhan. Tuan-tuan,
sampai malam ini, pihak penguatkuasa tidak dapat membuktikan 1 sen pun masuk ke dalam akaun Tan Sri Muhyiddin Yassin dan keluarganya. Berbeza dengan pemimpin-pemimpin UMNO, sama ada Najib, Zahid, masuk dalam akaun pribadi. Betul atau tidak? Sumbangan individu, organisasi, syarikat kepada parti politik bukan satu kesalahan. UMNO ada amalan tersebut. Barisan Nasional ada amalan tersebut. Parti-parti lain semuanya ada amalan tersebut. Yang ditetapkan oleh SPRM, sumbangan mesti dimasukkan dalam akaun parti dan akaun itu mesti dibuat audit setiap tahun. Ini yang kita lakukan. Parti Bersatu dan Perikatan Nasional, kita masuk dalam akaun parti. Kita audit setiap tahun. Kita bentangkan dalam Kongres Parti secara telus dan terbuka. Tetapi kerana khianat, kerana marah, dendam, kesumat, tidak ada bukti lain, sekarang Perikatan Nasional diserang dan diaibkan. Mereka boleh hina Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka boleh sekat Perikatan Nasional. Tapi saya berikrar dan bertekad, kita akan lawan dan humban Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh? Bersedia? Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap perhimpunan pada malam ini merupakan satu tekad baru. Memang kehadiran luar biasa. Selangor, negeri yang penting. Kita ada pengalaman. Kalau Amir tengok malam ini, saya ingat Seriau. Dia pun dah tahu. Sebab itu 2 hari lepas, dia sendiri buat kenyataan. Dia sendiri buat kenyataan. Dia dan Exco Kerajaan Negeri telah pun kemaskan bilik masing-masing. Kami tak suruh kemas. Kami tak suruh simpan. Sebab kami nak tengok apa dokumen yang kamu kemas itu. Dia sendiri tahu. Kalau kita tengok persepsi di luar, laporan di luar, hampir kesemuanya mengesahkan Perikatan Nasional akan membentuk kerajaan baru di negeri Islam. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana mereka dah saksikan Perikatan Nasional bila diberi tempoh 2 tahun memerintah. Banyak benda yang kita buat. 6 bulan Pakatan Harapan dan Kerajaan Caca Merba ni tak buat apa pun. Tetapi 6 bulan pertama, kita masuk kerajaan dalam menghadapi 3 krisis. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis kesihatan. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional masih mampu menyelamatkan negara, menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan kesihatan rakyat. Betul atau tidak? 520 bilion kita suntik dalam ekonomi. Selamatkan rakyat, termasuk negeri Selangor. Walaupun negeri ini negeri pembangkang bagi kami ketika itu. Kita jaga semua rakyat Selangor. Yang tua dapat, yang muda dapat, yang bujang dapat, yang bekerja dapat. Kita pastikan majikan tidak buang pekerja. Kita bagi gaji, subsidi gaji upah. 21 bilion. Kita selamatkan pekerja-pekerja di dalam negeri Selangor. Kita benarkan pengeluaran KWSP. Tapi tanya penyangak dan perompak dan juga luar tabi'i ini, oh tak boleh. EPF tak boleh keluar pergi buat pinjaman bank. Ini Menteri Keuangan atau manusia spesies apa? Rakyat sedang susah. Dia nak ambil wang dia. Wang simpanan dia.
Memang benarlah EPF untuk simpanan hari tua. Kita tahu. Tetapi dalam keadaan biasa, kita boleh laksanakan dasar tersebut. Dalam keadaan yang luar biasa, benarkanlah mereka keluar sebahagian. Tan Sri Muhyiddin Yassin benarkan 3 pengeluaran KWSP untuk menyelamatkan pekerja-pekerja seluruh negara pada ketika itu. Pelaburan. Sebab itu tadi minta nak buat itu, nak buat ini. InsyaAllah. Tahun lepas tuan-tuan, ni Kedah ni. Kedah ni nampak je Menteri Besar begitu. Tuan-tuan, orang putih pun takut dengan dia tuan. Saya bukan nak bawa cerita dongeng ni. Tahun 2021, Datuk Seri Sanusi telah berjaya membawa pelaburan ke negeri Kedah 68 bilion ringgit. Oh, gampang bagus. Ni penyamun ni. Oh, kononnya tak bagus lah, tak pandai lah, macam-macam. Tak pandai apa? Jepun dengar cakap dia. Orang Jerman dengar cakap dia. Jerman ni yang buat kereta Porsche tu orang Tanjung Karang sebut. Orang Jerman tak sebut Porsche, dia sebut Porsche. Tan Sri, perbetulkan orang Tanjung Karang. Itu je silap satu. Porsche, betul lah kita sebut Porsche. Ni Porsche. Porsche ni tuan-tuan, kereta yang mahal di dunia. Kita pun tak mampu. Kita tak mampu. Tetapi dia buat pilihan. Satu dunia dia teropong. Mana dia nak buka kilang baru. Tengok-tengok dia nampak Datuk Seri Sanusi. Oh, ini bagus. Ini dia bersih. Dia berani lawan PMX. Dia pergi ke Kedah, tuan-tuan. 68 bilion dari negeri pertanian. Hari ini negeri berteknologi tinggi yang dapat menyelamatkan anak-anak Kedah. Kalau dulu orang Kedah berhijrah ke Selangor cari pekerjaan. Kalau dulu orang Kedah pergi ke Penang cari pekerjaan. Sekarang orang Penang akan datang ke Kedah mencari pekerjaan. Jadi sesuai benarlah nak perluaskan jajahan takluk negeri Kedah tu. Hebat! Hebat tak hebat tuan-tuan? Selangor ni, saya bawa tahun lepas AWS Amazon. Daripada Amerika Syarikat, bawa ke Selangor 25 bilion. Satu pelaburan. Datang Madani ni, dia buat kenyataan dalam parlimen. Nasib baik saya tak masuk parlimen. Allah dah atur dah. Kalau tidak, kiamat. Tanya ahli-ahli parlimen. Dia boleh sebut dalam parlimen, saya baru mendapat panggilan daripada AWS. Di mana AWS mengesahkan mereka akan hanya datang ke Malaysia apabila kerajaan Madani memerintah. La ilaha illallah. Saya pun tengok balik saya punya posting. Saya pergi ke AWS bulan Mei 2022. Bincang punya bincang. Akhirnya AWS bersetuju datang ke Malaysia. Dan kami bawa dalam NCI. National Committee on Investment. Ini platform yang tertinggi dalam negara. Yang meneliti pelaburan-pelaburan yang nak masuk daripada luar ke dalam negara. Kita nak tahu teknologi apa. Kita nak tahu jumlah pelaburan. Kita nak tahu jumlah pekerjaan. Kita tidak mahu labor intensif. Kita mahu pekerjaan yang memberikan kemahiran kepada anak-anak Malaysia. Di situlah kita berikan insentif kepada mereka. NCI bersidang pada Julai 2022. Masa tu belum ada Madani. Di situlah kita setuju AWS masuk 25 bilion ke negeri Selangor. Kalau ketika itu kita boleh buat, insya-Allah bulan Ogos ini kami Perikatan Nasional Selangor akan mencipta lebih besar
pelaburan di negeri Selangor untuk mengangkat martabat rakyat dan anak-anak muda di negeri Selangor ini supaya mendapat pekerjaan yang berkualiti, berkemahiran dan berpendapatan tinggi. Boleh atau tidak? Setuju atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak dengar malam ni Panglima kita. Dia datang daripada jauh. Kita boleh bertemu lagi. Saya harap dengar dengan tekun. Dengar dengan tekun amanat ketua pengarah pilihan raya. Nak dapat dia bukan mudah, tuan-tuan. Sibuk. Sebab dia diganggu oleh banyak pihak. Bila orang kuat, dia attack lah. PMX attack dia, DAP attack dia, tapi dia steady. Steady. Kalau dia sudah datang ke Selangor, itu tanda awal kita akan menang dalam pilihan raya, insya-Allah. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir. Datuk Seri, ini memang kehadiran yang luar biasa. Inilah Selangor. Mereka sudah bersedia untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional dan dengan bantuan rakan-rakan Datuk Seri Syahidan, Tan Sri Noh dan pimpinan yang lain, insya-Allah, tuan-tuan. Kalau diumumkan pilihan raya negeri awal bulan Ogos, pertengahan bulan Ogos, insya-Allah dengan izin Allah, Perikatan Nasional akan membentuk kerajaan baru di negeri Selangor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad